Pada bulan Februari 2026, Iran kehilangan pemimpin tertingginya, program nuklearnya, dan hampir 2.000 pejuang Hizbullah dalam masa beberapa minggu. Lebih daripada 150 kapal perang telah dimusnahkan. Ekonomi runtuh, rejim itu dimalukan secara ketenteraan. Dan pada saat itulah Iran memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Mereka membina sebuah pondok Tor di selat yang paling penting di dunia dan menghantar amaran kepada seluruh dunia. Bayar untuk melintas. Tetapi daripada menerima bayaran tol, Iran menerima sesuatu yang tidak dijangka. Untuk memahami mengapa tindakan ini masuk akal di kepala rejim dan mengapa ia jadi seteruk itu, anda perlu faham satu perkara tentang Selat Hormuz. Kerana apa yang sebenarnya dipertaruhkan bukanlah minyak. Ia adalah satu persoalan yang jauh lebih lama. Siapa yang menentukan peraturan di lautan? Lorong air ini hanya selebar 33 km di titik paling sempit, nampak sedikit. Tetapi di situ, satu daripada setiap 5 tong minyak yang digunakan di dunia melaluinya. Gas asli, bahan api, produk petrokimia, semuanya melalui laluan sempit ini setiap hari. Menutup Selat Hormuz ibarat menekan urat leher ekonomi global. Iran sudah tahu tentang perkara ini selama berdekad-dekad. Itu adalah katruf mereka yang paling berharga. Tetapi selepas serangan pada bulan Februari, rejim itu hampir meletakkan semua kad mereka di atas meja. Program nuklear yang mengambil masa 40 tahun dan berbilion dolar untuk dibina telah dimusnahkan dalam beberapa hari. Hezbollah di Lubnan mengalami kerugian. Peluru berpandu, pelancar, kapal perang, semuanya dimusnahkan oleh tentera udara Amerika dan Israel. Dan bagaimana pula dengan ekonomi? Baiklah, sudah pun tenat sebelum perang bermula dengan inflasi kronik dan sekatan yang telah berlanjutan selama beberapa dekad. Apa yang tinggal hanyalah selat itu. Jadi, rejim itu membuat perkiraan. Jika kita sudah tidak mempunyai kekuatan tentera yang sebenar, kita gunakan apa yang masih kita kawal. Dunia memerlukan minyak dari Teluk. Dunia akan membayar. Pada bulan Mac 2026, rejim Iran mengumumkan bahawa kapal-kapal yang ingin melintasi selat itu perlu memohon kebenaran dan membayar untuk keistimewaan tersebut. Mereka menubuhkan sebuah entiti dengan laman web sendiri, email rasmi dan kadar bayaran yang mencecah $2 juta setiap kapal. Pengawal revolusi, iaitu cabang tentera paling berkuasa dalam rejim itu, mengambil alih kawalan laluan tersebut. Pembayaran diterima dalam yuan Cina dan Bitcoin terus ke dompet milik rejim itu sendiri di luar sistem kewangan barat. Dan supaya tidak kelihatan seperti pemerasan, kerana memang itulah pemerasan, rejim itu menamakan semula skim tersebut. Mereka memanggilnya sebagai Yuran Perkhidmatan Navigasi, Insurans Maritim atau, kegemaran saya, Cukai Alam Sekitar untuk Perlindungan Teluk Parsi. Tol yang sama. Bungkusan yang berbeza. Sinisme sepenuhnya. Bayangkan, kapten kapal tangki minyak yang berhenti di pintu masuk selat menerima email dengan borang rasmi dan satu akaun Bitcoin untuk membuat deposit. Bayar. Dan anda akan menerima kod rahsia untuk disiarkan di radio apabila sebuah bot laju pengawal revolusi menghampiri. Jangan bayar dan semoga berjaya. Adakah anda akan bertaruh bahawa Barat akan membayar? Sementara itu, ratusan kapal berlabuh di selat. 20,000 klasik ditahan di 2,000 kapal. Ramai yang kehabisan makanan, air dan bahan api. Minyak dunia terhenti. Dan Iran merasakan masa berpihak kepada mereka. Nampaknya rancangan itu sedang berjalan lancar. Tetapi kemudian Trump membuka mulutnya. Donald Trump tidak menghantar diplomat untuk berunding. Dia tidak menelpon Qatar untuk meminta pengantaraan. Dia tidak membuka perdebatan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di mana Rusia dan China pasti akan memveto sebarang resolusi. Pada April 2026, Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan laut ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Setiap kapal yang cuba masuk atau keluar dari Iran perlu mendapatkan kebenaran daripada tentera laut Amerika.
31 kapal telah dipaksa untuk berpatah balik dalam masa beberapa hari sahaja. Trump juga telah mengarahkan tentera laut untuk menembak mati mana-mana kapal yang dikesan meletakkan periuk api di selat itu. Dalam kata-katanya, tiada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa kelulusan tentera laut Amerika Syarikat. Sekarang ini kita ada sekatan. Mereka tidak menjalankan sebarang urusan. Saya tak suka tengok bot keluar kalau mereka berniaga dengan Iran. Tapi kalau tidak, tiada bot keluar. Jadi sekarang Iran langsung tak buat sebarang urusan. Selat itu ditutup rapat sehingga Iran mencapai persetujuan. Rejim yang mahu mengenakan tol kepada dunia, kini pelabuhan mereka sendiri disekat. Tetapi penghinaan itu tidak berhenti di situ. Pada Mei 2026, Iran menerbitkan peta yang menandakan zon kawalannya di selat itu. Masalahnya ialah peta itu menceroboh perairan wilayah Emirat Arab Bersatu dan Oman, dua negara yang tidak terlibat dalam konflik itu. Reaksi mereka adalah serta-merta. Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait dan Qatar secara terbuka menolak kuasa Iran. Lebih daripada 115 negara telah menandatangani satu resolusi yang mengecam rejim itu, jumlah terbesar dalam sejarah pertubuhan maritim antarabangsa. Malah, Presiden China Xi Jinping telah memberi isyarat kepada Trump bahawa beliau menentang tol tersebut. Tiada satupun pengendali barat membayar walau 1 sen kerana pembayaran akan mendedahkan syarikat itu kepada sekatan Amerika serta-merta. Skim itu hanya mengutip wang daripada kapal-kapal haram yang berkaitan dengan China dan Rusia yang menerima pengecualian daripada rejim, iaitu sekutu-sekutu yang boleh lalu secara percuma manakala barat dihalang. China dan Rusia mengaut keuntungan dan pada masa yang sama menggunakan kuasa veto terhadap sebarang tindakan di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ini bukan kebetulan, ini memang permainan mereka. Dan kemudian kita sampai kepada butiran yang paling memusnahkan dalam seluruh kisah ini. Iran telah menutup Selat Hormuz untuk memberi tekanan kepada dunia. Tetapi lebih daripada 90% perdagangan luar Iran sendiri melalui selat yang sama. Dengan menutup laluan sempit itu, rejim tersebut telah memotong urat lehernya sendiri. Semakin banyak mereka mengenakan bayaran, semakin kurang kapal yang melalui. Semakin kurang kapal, semakin kurang hasil. Rejim itu mencipta satu lingkaran kejatuhan dan mereka berada di tengah-tengahnya. Tabung keuangan antarabangsa meramalkan penurunan lebih 6% dalam ekonomi Iran pada tahun 2026 dengan inflasi hampir 70%. Harga telah naik sebanyak 40% sejak permulaan perang. Terdapat laporan bahawa kerajaan menghadapi kesukaran untuk membayar kaki tangannya sendiri. Rezim itu yang ingin mengutip berbilion-bilion melalui tol sedang mengalami kerugian akibat tol yang mereka sendiri cipta. Mereka kalah dalam perang pengeboman dan cuba untuk menang melalui tol. Itu pun tidak berjaya. Dalam rundingan yang sedang berlangsung, Trump menuntut pembongkaran nuklear sepenuhnya dan penghapusan kumpulan bersenjata yang dibiayai oleh kerajaan Iran di rantau itu. Rejim itu masih bertahan, tetapi hakikat bahawa mereka sedang berunding sudah pun merupakan satu kekalahan bagi kerajaan yang sebelum ini berjanji tidak akan pernah mengalah. Barat tidak membayar. Dan dengan itu, mereka telah menjawab soalan lama itu. Siapa yang menentukan peraturan di lautan? Sudah pasti bukan mereka yang mempunyai kelebihan geografi, tetapi mereka yang mempunyai keazaman untuk mempertahankan ketertiban. Marco Rubio merumuskan dengan baik, jika anda membiarkan ia berlaku di Hormuz, ia akan berlaku di 5 tempat lain juga. China di Laut Cina Selatan, Rusia di Laut Baltik, setiap rejim diktator di dunia sedang memerhati dan mencatat. Mengalah di sini bukan saja menunjukkan kelemahan terhadap Iran, malah ia akan menjadi isyarat hijau kepada semua yang lain. Dan Iran masuk dalam pertaruhan ini dengan sangkaan mereka memegang kad terakhir. Tetapi akhirnya mereka sedar kad itu tidaklah begitu bernilai seperti yang mereka sangkakan. Dan awak, apa pendapat awak? Adakah rejim Iran akan bertahan dalam krisis ini atau hari-hari rejim itu sudah hampir tamat?
Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Jika video ini membantu Anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku di dunia, kongsikan dengan seseorang yang juga mengikuti geopolitik. Jumpa lagi pada video seterusnya.